Tuan-tuan dan puan, buku ini Vision 2020, A Malaysian Christian Response, Teologi Wawasan 2020. Dan buku ini ditulis pada tahun 1992 ketika Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, sekarang Tun Mahathir, melancarkan Wawasan 2020. Maka pihak gereja di Malaysia, mereka pula bersepakat menulis satu buku, iaitu Vision 2020, A Malaysian Christian Response. Menulis tentang apakah hala tuju dan wawasan gereja-gereja yang ada di Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dah 28 tahun buku ini diterbitkan. Siapa pernah tengok? Tak pernah kan? Majoriti kita tak pernah tengok. Perancangan mereka, harapan mereka, visi mereka, selepas kami baca dalam ni, sekali lagi kita bukan salahkan Kristian, sebab mereka hanya melaksanakan agenda agama mereka. Cuma mungkin apa yang mereka buat mungkin bercanggah dengan undang-undang, dengan perlembagaan itu je. Tapi sebagai Muslim, saya tak marah. Tak marah sebab mereka hanya melaksanakan agenda. Sebab di dunia yang diketahui, ada dua agama yang betul-betul buat kerja-kerja, kita kata dakwah tu, missionary. Islam dengan Kristian. 28 tahun lepas, dan sekarang 2020, majoriti apa yang mereka nak laksanakan tercapai. Majoriti. Bukan semua. Belum lagi semua. Majoriti. Apa lagi yang belum tercapai? Apa lagi yang belum tercapai adalah dibenarkan semua agama untuk disebarkan kepada sesiapa pun. Itu je belum, antara yang belum tercapai. Menjadikan lebih ramai orang Kristian terlibat dalam politik, dalam semua parti politik, supaya dasar-dasar boleh perlahan-perlahan digubal dan sebagainya. Semua dah berlaku. Semua itu dah berlaku. Tahun 2003, satu buku yang diterbitkan, satu kajian yang diterbitkan oleh RAND Corporation. Dan perlu kita ketahui, 2003 RAND Corporation itu adalah pasca 9/11. RAND Corporation merupakan antara badan pemikir, badan pembuat dasar untuk membantu polisi demokratik Amerika Syarikat, iaitu untuk mensekularkan sesebuah tempat. Dan tajuk buku itu adalah Civil Democratic in Islam. Bagaimana nak merevolusikan Islam. Dan pelbagai strategi telah pun mereka letak di situ. Antara strategi mereka telah mengkategorikan Muslim kepada 4 golongan. Siapakah yang mereka nak jadikan sebagai rakan sekutu? Mereka letak 4 golongan. Okey, 4 golongan, dan mereka di situ mereka buat analisis. Siapakah di antara 4 golongan ini yang mungkin boleh membantu usaha mereka untuk mensekularkan ataupun untuk mereformasikan Islam? Golongan pertama yang mereka letakkan adalah golongan sekularis. Golongan yang mendapat pendidikan di barat, yang pernah hidup di barat, dan mereka masih Islam, tetapi mereka ini adalah golongan yang bersetuju agar agama dipisahkan daripada politik, daripada sistem pemerintahan, sebagaimana gereja dipisahkan daripada sistem pemerintahan di barat. Tetapi mereka kata akan menghadapi ancaman kerana golongan sekular ini tidaklah berapa diterima di kalangan mainstream Muslim. Pertama, golongan sekularis. Golongan kedua adalah golongan fundamentalis. Fundamentalis ni siapa? Bagi mereka, fundamentalis ini adalah orang yang bagi mereka, contoh dalam laporan itu menulis bahawa fundamentalis ini adalah golongan Salafi, Diobandi dan sebagainya. Fundamentalis. Dan mereka letak golongan fundamentalis ini mungkin dalam 8-9%. Kemudian golongan tradisionalis. Golongan tradisionalis ini adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Ini yang mereka sebut. Kemudian ada satu lagi, golongan modernis. Ini mereka letak 1%. Tetapi yang menariknya yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, apa strategi mereka? Sebab tu saya kata, dia takkan dapat diberhentikan. Akan jadi lebih banyak. Antaranya yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita boleh buat sesuatu. This is something that we can do. Iaitu dalam strategi mereka jelas. Saya dah post, saya pernah cakap dalam satu kuliah saya. Memang ditulis dalam tu. Menghalang sebarang kerjasama di kalangan fundamentalis dengan kalangan tradisionalis. Menghalang sebarang kerjasama dan penyatuan sesama Muslim. Dan ini pertama. Yang kedua adalah selalu melaga-lagakan sesama Muslim. Itu plan mereka. Sebab dengan berpecahnya Muslim, dia boleh serang dari dalam.
Plan mereka. Plan mereka, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, apakah cara mereka menggunakan media massa? Kadang-kadang kita tak faham tau. Satu cerita punya ceruk mana punya cerita, negara mana pun kita tak pernah dengar, daerah mana pun kita tak pernah dengar, yang tak ada kaitan dengan sosio-ekonomi, dengan sosio-politik kita di Malaysia, tiba-tiba ada media liberal bawa letakkan jadi tajuk utama. Apa tujuan dia? Lepas tu pula, mereka timbulkan isu khilafiyah, ditimbulkan oleh media. Mereka pergi interview lah golongan Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian diinterview pula golongan Salafi yang dia tahu akan bercanggah, lalu dilagakan mereka di media massa, diapi-apikan sehingga bergaduh. Best tak? Best kan? Dia bukan kebetulan. Tak ada kebetulan. Sebab kita sebagai Muslim, bagi saya, bila saya baca report tu, saya tak terkejut. Tak terkejut kerana tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Muslim, Nabi SAW 1400 tahun yang lampau dah sebut dah.